Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorikos. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menyaksikan simbolik penyerahan zakat dan dividen daripada Petronesa Sdn Bhd kepada tabung Baitul Mal Sarawak TBS dan Yayasan Sarawak dalam satu majlis berbuka puasa di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Khamis. Pengerusi Petronesa Sdn Bhd Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki telah menyerahkan zakat perniagaan sebanyak RM443,300 kepada pengurus besar TBS Datuk Abang Muhammad Shibli Abang Muhammad Naili. Sementara itu, Yayasan Sarawak menerusi pengarahnya Mersal Abang Rosli menyerahkan cek dividen berjumlah RM2.22 juta kepada TBS. Dalam majlis sama, Premier Sarawak turut menyampaikan sumbangan duit raya kepada 241 penerima yang terdiri daripada anak-anak kaki tangan Yayasan Sarawak termasuk 96 pelajar kurang berkemampuan Yayasan Kemajuan Insan Sarawak Yakin. Selepas berbuka puasa, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari bersama jemaah menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih yang diimamkan Imam Besar Negeri Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Seterusnya, Menteri Kanan Kerja Raya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Petrajaya Datuk Seri Fadilah Yusof menyantuni anak-anak yatim dan asnaf dalam majlis iftar jama'i Next Gen Petrajaya bersama Pusat Jagaan Nur Murni di Dewan Hikmah pada Khamis. Pada majlis itu, seramai 19 orang anak-anak yatim dan asnaf berumur 4 hingga 6 tahun daripada Pusat Jagaan Nur Murni dan 20 orang murid tahfiz Madrasah Ulum Islamiah menerima sumbangan tersebut. Selepas itu, Datuk Seri Fadilah dan tetamu mengerjakan solat maghrib dan isyak serta tarawih berjemaah. Laporan di Bau, kesepaduan masyarakat tempatan merupakan kunci utama dalam menangani masalah sosial yang semakin berleluasa di kawasan Dewan Undangan Negeri OPAR. Adunya, Billy Sujang menegaskan masalah penyalahgunaan dadah kerap berlaku terutama dalam kalangan golongan muda. Yang ini yang sangat meruncing, semakin meruncing dilaporkan di kawasan-kawasan kita. Kawasan yang satu OPAR ini tidak lari. Sebab itu kita bersatu dalam bentuk kepelbagaian agama ini untuk membentuk akhlak anak-anak muda. Beliau berkata demikian semasa berucap di majlis berbuka puasa di Kampung Tembawang Baru pada Rabu. Billy turut menjelaskan keruntuhan akhlak golongan muda juga disebabkan faktor seperti arus pembangunan teknologi maklumat dan komunikasi yang berlaku dengan pantas pada zaman kini. Pada majlis itu, beliau menyantuni seramai 50 penduduk dari Kampung Tembawang Baru yang hadir. Billy turut berkesempatan mengagihkan sumbangan berupa kurma dan bubur kepada jemputan. Berikutnya di Betong, nasib malang yang menimpa rumah panjang Tuai Rumah Ogos Jampi Ban Ulu yang musnah dalam kebakaran pada 12 April lepas terus mendapat simpati daripada orang ramai. Terbaru, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Layar, Datuk Jeral Rentap Jabu tidak ketinggalan menziarahi 11 keluarga mangsa yang ketika ini ditempatkan di Pusat Pemindahan Mangsa Bencana Dewan Panglima Rentap. Lawatan beliau pada Rabu bertujuan berbincang bersama mangsa mengenai perancangan Kerajaan Sarawak untuk membantu membina tapak penempatan sementara berhampiran rumah panjang mereka yang telah musnah itu. Selesai meninjau ke lokasi perancangan tapak penempatan sementara, Datuk Jeral yang juga Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan menyempurnakan penyerahan bantuan yang disalurkan melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat berjumlah RM70,900 pada sebelah petang. Bantuan tersebut merangkumi wang saku, bantuan makanan, pakaian harian, pakaian sekolah, kelengkapan tidur, peralatan dapur dan bantuan bahan binaan. Dalam pada itu, Tuai Rumah Ogos Jampi mewakili penduduk merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak yang telah banyak membantu sejak hari kejadian sehingga kini. Sementara itu, Datuk Jeral turut berkesempatan menyampaikan sumbangan sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri Anjuran Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cizongkor Betong bertempat di pusat itu pada Rabu. Program tersebut merupakan program tahunan yang sentiasa diadakan menjelang musim perayaan sama ada Tahun Baru Cina, Hari Gawai Dayak ataupun Hari Raya Aidilfitri. Seramai 50 individu menerima sumbangan tersebut melibatkan golongan asnaf dan keluarga kurang berkemampuan yang terpilih di 6 buah kampung Melayu di Betong seperti yang tertera. Dalam majlis sama, beliau turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP bernilai RM30,000 kepada Pertubuhan Meninggikan Akhlak Cizongkor Betong sebagai dana aktiviti mereka.
Turut diserahkan cek MRP untuk surau, masjid dan badan bukan kerajaan NGO Masyarakat Melayu di Betong dengan nilai keseluruhan RM100,000 kepada 8 penerima seperti berikut. Selanjutnya, penganjuran program ziarah UKAS merupakan medium bagi merapatkan solidariti perpaduan pelbagai kaum di bumi Sarawak. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu, Johnny Pang, program ini merupakan sebahagian daripada inisiatif Kerajaan Sarawak untuk melaksanakan aktiviti kemasyarakatan tanpa mengira agama dan bangsa. Dalam program di Kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu pada Rabu, telah diadakan majlis khatam Al-Quran, penyampaian sumbangan dan majlis berbuka puasa. Ujar beliau lagi, Ramadan ini juga membuatkan umat Islam sentiasa bersyukur kerana masih dapat menjalani ibadah puasa dalam keadaan yang aman dan tenteram. Beralih ke laporan jelajah Op Selamat 18-2022 yang dilancarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri, PDRM akan terus melaksanakan fungsi dan peranannya dalam memastikan keselamatan masyarakat terjamin khususnya di Sarawak. Wartawan kami ada laporannya. Selamat sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Saya Matthew Malong Bill kini berada di Boulevard Shopping Mall bagi membuat liputan majlis perancaran Op Selamat 18 sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri 2022 yang disempurnakan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri. Dijangkakan sambutan Hari Raya tahun ini lebih meriah kerana sudah 2 tahun negara dilanda pandemik COVID-19 selain pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justru turut dijangkakan jumlah kenderaan yang berada di atas jalan raya akan meningkat dari masa ke semasa dan pengguna jalan raya sentiasa diingatkan agar mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan. Op Selamat kali ke-18 ini dijalankan di seluruh negara bermula Jumaat hingga 8 Mei depan dengan fokus meminimumkan kadar kemalangan jalan raya selain mencegah jenayah pecah rumah dan memastikan keselamatan harta benda yang ditinggalkan semasa pulang ke kampung terjamin. Oleh itu, orang ramai yang merancang pulang ke kampung sempena Hari Raya Aidilfitri disaran untuk memaklumkan mengenai pergerakan mereka bagi memudahkan pihak polis membuat rondaan pencegahan jenayah. Baiklah, sekian sahaja laporan saya di Boulevard Shopping Mall bersama juru video Fatin Syahirah Rosdi. Kembali bersama rakan petugas di studio. Silakan. Seterusnya, laporan COVID-19. Sarawak mencatat 97 kes positif baharu pada Khamis melibatkan 16 daerah, menjadikan jumlah kumulatifnya meningkat kepada 305,180 kes setakat ini. Berdasarkan laporan harian Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 38 kes dikategorikan klinikal 1 iaitu tiada gejala, manakala 59 kes lagi dalam kategori 2 gejala ringan. Berikut daerah-daerah di Sarawak yang mencatat kes positif COVID-19. Kenyataan sama turut memaklumkan bahawa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN bersetuju untuk mengguna pakai ketetapan serta protokol baru yang ditetapkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkuat kuasa mulai 1 Mei 2022. Selain itu, laporan mingguan kes COVID-19 pula hanya akan dikeluarkan pada setiap hari Isnin. Ia selaras dengan pengumuman yang dibuat Menteri Kesihatan Malaysia Khairi Jamaluddin pada 27 April 2022. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam Ramadan dan salam UKAS.